Hai semua, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan isu yang bertajuk kreativiti dan inovasi dalam Islam. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya, Nurul Mansara binti Khairuddin, dan saya, Nur Syazah Afira Najwa binti Syarudin, dan saya Siti Na'atirah binti Syamuddin, dan saya Nurmisha Hanani binti Azami. Okey, yang pertama sekali kita akan masuk dalam pengenalan tentang isu kreativiti dan inovasi dalam Islam. Seperti bagaimana yang kita tahu, sesungguhnya Allah tu adalah pencipta yang maha kreatif dalam menciptakan segala-galanya yang ada di atas muka bumi ini. Manusia tu juga kreatif dalam menghasilkan suatu karya, tetapi ia hanyalah penciptaan terhadap unsur-unsur yang sedia ada dari penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana ia adalah realiti makhluk dan alam semesta yang bersifat baharu dan sementara. Kreativiti ini bermula sejak manusia pertama dicipta, iaitu Nabi Adam. Kisah di mana Nabi Adam dan Hawa mengambil daun-daun di syurga untuk menutup aurat mereka yang ditelanjangkan kerana telah melanggar perintah Allah daripada memakan buah larangan di syurga. Dan kisah di mana baginda dan isteri baginda iaitu Hawa berjuang untuk meneruskan kehidupan di muka bumi dengan menggunakan akal dan fikiran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui cerita ini, ia membuktikan bahawa kreativiti itu wujud sejak wujudnya manusia pada awal terdahulu. Dan selepas itu, kreativiti terus bergerak dan menjana pemikiran manusia dalam membentuk rentetan sejarah dan tamadun dalam pelbagai bidang kehidupan. Okey, seterusnya definisi kreativiti dalam Islam. Korang tahu tak apa maksud kreativiti itu sendiri? Okey. Definisi bagi kreativiti itu adalah satu kebolehan seseorang untuk mencipta atau menghasilkan sesuatu idea yang baru. Kreativiti ini juga didefinisikan sebagai satu kemampuan seseorang untuk mencipta idea baru yang pada mulanya hanya dengan mencuba dan telah didorong oleh inovasi. Idea alternatif dengan kesungguhan serta latihan yang berterusan melalui latihan minda dan pengasahan bakat, ia membantu sesuatu kreativiti itu terlihat lebih hebat. Jika kita dapat lihat, aktiviti seni tidak dapat berkembang dengan baik jika ia tidak diikuti dengan daya kreativiti yang tinggi, kerana seni ia berkait dengan ciptaan yang tercetus hasil daripada kreativiti itu sendiri. Sesetengah orang berpendapat bahawa kreativiti juga adalah satu titik permulaan bagi melahirkan sesuatu seni. Dan dalam perspektif Islam, kreativiti mempunyai kedudukan yang tinggi kerana ia dianugerahkan kepada manusia sebagai satu potensi bagi melayakkan manusia menjalankan tugas mereka sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini. Firman Allah ada mengatakan, yang demikian sifat-sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka beribadatlah kamu kepadanya dan ingatlah Dialah yang mentadbir segala-galanya. Surah Al-An'am ayat 102. Seterusnya adalah ayat-ayat Al-Quran tentang kreativiti. Terdapat 2 ayat Al-Quran tentang kreativiti. Ayat pertama, ia bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantian malam dan siang, memang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah. Ayat 190. Kemudian, ayat kedua, ia bermaksud,
Dan ia memudahkan bagi kamu malam dan siang dan matahari serta bulan, dan bintang-bintang dimudahkan dengan perintahnya untuk keperluan-keperluan kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang mahu memahaminya. Seterusnya, di dalam Al-Quran, Allah telah menyebut, tidakkah kamu berakal, tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu melihat, dan tidakkah kamu mengetahui. Ini kerana perkataan-perkataan ini merujuk kepada manusia supaya menggunakan akal yang digunakan dan kreativiti mereka untuk meneroka rahsia-rahsia alam seperti langit dan bumi, rahsia di sebalik kejadian malam dan siang, planet-planet, manusia di alam semesta, gunung ganang, tumbuh-tumbuhan untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, agama Islam juga menggalakkan umatnya untuk menerokai bidang ijtihad dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan dengan menggunakan akal yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuatan kreativiti secara terpimpin. Ijtihad ialah suatu proses penyelidikan yang serius dan dilakukan secara bersungguh-sungguh oleh sarjana Islam iaitu mujtahid. Contohnya, hukum-hukum yang tidak jelas dan wujud di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Selepas itu, pencapaian kreativiti Islam pada zaman kegemilangan ialah matematik, kimia, perubatan, fizik, kejuruteraan, geografi dan farmasi. Selain dari pencapaian kreativiti Islam pada zaman kegemilangan, isu kreativiti dan inovasi Islam juga mempunyai nilai-nilai murni seperti contoh, karya seni telefilm insan terpilih mempunyai beberapa nilai murni seperti saling bantu-membantu sesama umat Islam. Seterusnya, sentiasa menjaga hubungan dengan pencipta. Selain daripada itu, menjaga kebersihan alam sekitar dan juga selalu bersyukur dengan apa yang digunakan serta nilai persahabatan yang ikhlas. Seterusnya adalah kepentingan kreativiti dan inovasi. Terdapat beberapa kepentingan kreativiti dan inovasi. Antaranya adalah menaik taraf ekonomi negara. Dengan menaik taraf ekonomi negara, ia dapat memberikan sumber pekerjaan dan dapat memberikan tarikan kepada negara luar atau syarikat asing. Seperti contoh, telemovie atau filem yang mempunyai unsur kreativiti Islam dapat menarik perhatian masyarakat bukan Muslim untuk meneroka dan mempunyai minat pada dunia Islam. Seterusnya adalah memperkasa imej umat Islam. Bukti dalam memperkasa imej umat Islam adalah dengan menutup aurat, menjaga batas dan mempunyai sikap yang saling bantu-membantu serta menjaga kebersihan. Telefilm insan terpilih adalah salah satu contoh karya seni yang kreatif serta mempunyai imej Islam, iaitu para pelakon menjaga aurat mereka serta menjaga batas pergaulan. Selain itu, pelakon utama telefilm insan terpilih iaitu Firdaus yang kurang siuman sentiasa membersihkan surau setiap hari sebelum waktu solat. Beliau menggunakan tangan untuk mengutip najis cicak dan menggunakan berus gigi untuk membersihkan tandas. Seterusnya adalah sikap saling bantu-membantu dalam telefilm ini. Seperti contoh, Pak Imam sentiasa membantu Firdaus dengan memberikan makanan kepadanya. Seterusnya adalah etika. Terdapat 6 etika di dalam isu kreativiti dan inovasi Islam. Telefilm insan terpilih ini mempunyai ke-6 etika tersebut. Yang pertama adalah mengagungkan Allah. Kenapa mengagungkan Allah? Kerana penerbit telefilm insan terpilih ini ingin menyampaikan walaupun Firdaus itu tidak siuman, tetapi ia tetap ingat kepada Allah. Seterusnya adalah akhlak. Terdapat beberapa ciri-ciri akhlak mulia yang dapat kita temui di dalam watak utama telefilm insan terpilih ini iaitu Firdaus. Ini kerana di dalam telefilm insan terpilih ini, beliau selalu membersihkan surau. Beliau juga selalu menolong orang sekelilingnya dengan mengutip sampah-sampah
di tepi-tepi jalan yang berselerak hampir setiap hari. Beliau akan marah jika beliau melihat ada orang membuang sampah merata-rata. Selain itu, beliau juga sentiasa mengingatkan kawannya untuk solat kerana akhirat adalah segala-galanya. Walaupun beliau tidak waras, tapi beliau mempunyai akhlak yang mulia. Seterusnya adalah mementingkan pengetahuan juga merupakan salah satu etika isu kreativiti dan inovasi. Seperti contoh, di dalam telefilm Ihsan Terpilih ini terdapat satu babak di mana Firdaus yang tidak siuman memberitahu bahawa beliau tidak wajib solat kerana beliau tidak waras, tetapi yang lain wajib solat. Dengan ini telah menunjukkan komuniti di sekelilingnya tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, malah orang yang tidak siuman pula yang lebih tahu. Selain itu, selaras dengan akhlak juga merupakan etika isu kreativiti dan inovasi. Seterusnya adalah etika lain dalam kreativiti dan inovasi ialah berusaha memperbaiki diri. Contoh yang dapat diberikan ialah di mana Firdaus yang tidak siuman teringin untuk azan untuk kali yang terakhir ketika di hujung ayatnya, dan kawan baiknya memperbaiki diri serta bertaubat menjadi orang yang lebih baik setelah dinasihati oleh Firdaus. Akhir sekali, mematuhi syariat juga salah satu etika kreativiti dan inovasi, seperti contoh, tiada babak yang membuka aurat dan babak yang bersentuhan yang bukan muhrim di dalam telefilm Ihsan Terpilih ini. Seterusnya ialah punca hilang kreativiti dan inovasi dunia Islam kini. Antaranya ialah kurang aktif menjalankan penyelidikan. Tidak aktif dalam membuat kajian akan menjadikan sesuatu penghasilan tidak terlalu kreatif. Hal ini pentingnya sesuatu penyelidikan supaya idea lebih berkembang untuk menghasilkan sesuatu yang unik. Selain itu ialah kurang mementingkan pendidikan. Pengetahuan dan pengalaman adalah penting. Ini kerana Islam mendorong supaya mencari ilmu dan mengembangkan idea yang kreatif secara formal atau tidak formal untuk bersaing. Seterusnya, mempunyai sifat bergantung. Kebanyakan kreativiti dan inovasi dunia Islam kini terlalu bergantung kepada idea-idea negara luar yang bukan Islam dan syarikat asing. Hal ini menjadikan sesuatu penghasilan itu tidak terlalu menunjukkan tentang dunia Islam itu sendiri. Seterusnya, kesan pengabaian terhadap kreativiti dan inovasi. Kesan kepada aspek negara. Yang pertama, tidak dapat bersaing dengan negara luar. Apabila penduduk Islam di sesuatu negara, mereka tidak dapat mencipta perkara yang baru untuk bersaing dengan negara luar, negara lain akan beranggap bahawa negara yang majoritinya beragama Islam tidak berkembang untuk membangunkan negaranya. Yang kedua, tidak dapat menaik taraf ekonomi kerana tiada pembaharuan. Sebagai contoh, apabila sesuatu syarikat tidak dapat mencipta kreativiti baru, ia akan memberi kesan kepada negara kerana negara dapat menjadi mundur akibat daripada tiada sokongan baru. Kesan kepada aspek masyarakat. Ia tidak dapat membuktikan pencapaian sesuatu agama untuk dibanggakan kepada masyarakat beragama lain. Contoh daripada kesan ini, masyarakat yang beragama Islam akan dipandang rendah oleh masyarakat beragama lain kerana mereka beranggap agama Islam adalah agama yang membosankan. Kesan kepada aspek individu. Seterusnya, kesan pengabaian terhadap kreativiti dan inovasi. Kesan kepada aspek negara. Yang pertama, tidak dapat bersaing dengan negara luar. Apabila penduduk Islam di sesuatu negara, mereka tidak dapat mencipta perkara yang baru untuk bersaing dengan negara luar, negara lain akan beranggap bahawa negara yang majoritinya beragama Islam tidak berkembang untuk membangunkan negaranya. Yang kedua, tidak dapat menaik taraf ekonomi kerana tiada pembaharuan.
Sebagai contoh, apabila sesuatu syarikat tidak dapat mencipta kreativiti baru, ia akan memberi kesan kepada negara kerana negara dapat menjadi mundur akibat daripada tiada sokongan baru. Kesan kepada aspek masyarakat. Ia tidak dapat membuktikan pencapaian sesuatu agama untuk dibanggakan kepada masyarakat beragama lain. Contoh daripada kesan ini, masyarakat yang beragama Islam akan dipandang rendah oleh masyarakat beragama lain kerana mereka beranggap agama Islam adalah agama yang membosankan. Kesan kepada aspek individu. Ia menjadikan individu tidak berdikari untuk mencari idea yang baru. Apabila seseorang malas berfikir untuk mencari idea, individu tersebut akan bergantung pada perkara yang sedia ada. Yang kedua, tidak dapat memudahkan kehidupan. Contohnya, apabila individu tersebut tidak mencipta kreativiti dan inovasi yang baru, mereka tidak dapat mencari jalan yang mudah di dalam sesuatu aktiviti. Selain itu, ini adalah faktor pendorong terhadap kreativiti dan inovasi. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Seperti kita tahu, setiap individu akan memiliki kecenderungan ataupun dorongan untuk berkreativiti apabila mereka mempelajari sesuatu. Faktor yang kedua, peranan pemerintah. Contohnya, pada kerajaan Islam dari zaman Rasulullah telah menggalakkan umat Islam untuk meneroka semua bidang. Oleh itu, sehingga kini kita dapat melihat pelbagai bidang yang kita tak dapat dijangkakan. Faktor ketiga, kewujudan institusi keilmuan. Ketika zaman dahulu, Baitul Hikmah dan Balai Cerap menjadi contoh tempat untuk melonjakkan kreativiti. Pada masa sekarang pula, institusi seperti universiti adalah satu tempat untuk menjadikan ataupun mewujudkan lagi kreativiti dan inovasi. Faktor keempat, motivasi. Individu yang mempunyai motivasi dan semangat untuk membuat sesuatu pembaharuan dapat menjadikan penghasilan yang lebih kreatif. Yang kelima adalah personality. Personality adalah penting dalam menghasilkan inovasi dan kreatif. Faktor keenam, keadaan persekitaran. Keadaan persekitaran dapat menjadikan salah satu faktor pendorong kerana sifat manusia adalah mudah terikut dengan keadaan persekitaran. Faktor yang terakhir iaitu gaya pemikiran. Allah telah menyuruh kita supaya menggunakan akal dalam memikirkan sesuatu idea yang kreatif dan inovasi sama ada dalam sesuatu karya ataupun permasalahan. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya ialah kreativiti dan inovasi adalah sesuatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya kreativiti dan inovasi, banyak perkara baru dapat dicipta dan ia juga dapat membantu dalam pembangunan sesebuah tamadun. Sekian, terima kasih.